Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 10 September 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5@5. Ketua Perangan UMNO bahagian Putrajaya, Tengku Muhammad Hafiz Tengku Adenan menggesa semua pihak agar lebih sensitif terhadap isu berkaitan agama terutama yang melibatkan keperluan masyarakat Islam seperti sijil halal. Menurut beliau, toleransi dan sikap saling memahami penting bagi memelihara perpaduan negara. Beliau yang juga Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menyatakan bahawa sebarang perbezaan pendapat perlu disuarakan dengan bijaksana agar tidak mencetuskan perpecahan. Sikap tidak menghormati amalan agama, katanya, juga boleh menjejaskan keharmonian antara kaum. Tengku Muhammad Hafiz turut menyela tindakan sesetengah pihak yang enggan mematuhi nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta agar isu sijil halal tidak dipersoalkan secara terbuka. Sebelum ini, Perdana Menteri telah memberi amaran bahawa perkara itu boleh merosakkan kestabilan dan keharmonian negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa pemimpin dunia meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam memerangi jenayah terentas sempadan pada tahap tertinggi. Beliau menekankan kepentingan penyelarasan kukuh antara negara melibatkan agensi kerajaan, penguatkuasaan undang-undang dan sektor swasta untuk menangani ancaman global. Ketika berucap di Forum Kerjasama Keselamatan Awam Global Lian Yuanggang 2024, Ahmad Zahid menggariskan bahawa kerjasama Malaysia dengan China dalam menangani jenayah rentas sempadan seperti perjudian dalam talian dan penyeludupan telah menunjukkan hasil yang positif. Timbalan Perdana Menteri berkata hasil pertemuan itu kedua-dua negara antara lain turut bersetuju untuk meneruskan kerjasama dalam beberapa aspek lain termasuk peningkatan latihan bersama dan pertukaran pegawai tinggi dalam bidang penguatkuasaan dan keselamatan. Beliau turut menekankan perlunya Interpol melabur dalam teknologi moden seperti pengecaman wajah dan CCTV definasi tinggi untuk meningkatkan usaha pencegahan jenayah secara lebih serius. Beliau melihat komitmen China terhadap Malaysia berada pada tahap yang sangat tinggi dan berharap ia akan terus diperkukuh, terutamanya dengan lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada masa akan datang. Ketua Perangan Pergerakan Puteri UMNO Johor Nur Syariza Abdullah menekankan pentingnya perang media sosial dalam menarik undi anak muda bagi pilihan kecil Dun Mahkota. Ujarnya parti UMNO banyak belajar daripada kesilapan lalu di mana pihak lawan menguasai media sosial untuk memenangi sokongan golongan muda. Jelasnya UMNO mengambil pengajaran daripada siri-siri pilihan raya lalu apabila pihak lawan menguasai sejumlah besar pengundi dengan menggunakan media sosial. Menurutnya, dalam pilihan raya umum ke-15 lalu, banyak anak muda tidak berpihak kepada UMNO kerana pengaruh media sosial lawan yang kerap menyebarkan kabar angin yang tidak baik tentang UMNO. Oleh itu, Puteri UMNO mengambil inisiatif mencipta konten menarik di platform seperti TikTok untuk mendekati pengundi muda, khususnya yang berusia di bawah 40 tahun. Ujarnya kempen di media sosial untuk PRK ini bermula sejak Ogos lalu selepas kemenangan di PRK Negeri. Untuk rekod, PRK Dun Mahkota akan diadakan pada 28 September dengan penamaan calon pada 14 September. Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan Datuk Ali Firdaus Abdul Hadi menyeru semua sayap parti termasuk wanita, pemuda dan puteri untuk bersatu memastikan kursi Dun Mahkota kekal milik Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil akan datang. Beliau menegaskan pentingnya peranan jentera parti dalam memastikan kemenangan calon UMNO dan Barisan Nasional Syed Husin Syed Abdullah yang merupakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Keluang. Beliau turut mengucap terima kasih kepada pimpinan parti atas pemilihan Syed Husin sebagai calon. Terdahulu Syed Husin diumumkan sebagai calon oleh Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan berpengalaman lebih 10 tahun dalam kepimpinan UMNO. PRK ini diadakan suruhan kerusi Dun Mahkota kosong selepas penyandangnya Allahyarham Datuk Sharifah Azizah Syed Zain 63 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Enci Besar Haja Kalsum, Keluang pada Ogos lalu. Pada PRH Mac 2022, Sharifah Azizah yang juga Ketua Wanita UMNO bahagian Keluang sejak 1993 merampas kembali kursi Dun Mahkota daripada Pakatan Harapan selepas menang dengan majoriti 5,166 undi.
Ketua Peranan UMNO Wilayah Persekutuan Datuk Ghulam Muzaffar Ghulam Mustaqim memuji Datuk Seri Azalina Osman Said sebagai angsang hero di sebalik kemenangan Malaysia dalam kes tuntutan Sulu di Mahkamah Agung Belanda. Keputusan ini menolak rayuan kumpulan Sulu yang menuntut pampasan lebih RM60 bilion dan menegaskan bahawa mereka tiada hak terhadap Sabah. Ghulam Muzaffar menekankan peranan besar Azalina Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi dalam mempertahankan kedaulatan Sabah dan menyelamatkan aset negara. Beliau menyelar kepimpinan terdahulu yang tidak bersungguh-sungguh mempertahankan Sabah dan merujuk insiden seperti kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Azalina menyatakan keputusan ini mengesahkan bahawa tuntutan Sulu tidak sah dan menamatkan percubaan mereka untuk menguatkuasakan tuntutan di Belanda. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Zahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.